Hijau. Dah. Testing. Okey, selamat tengah hari semua ketua kelas. Ketua kelas sendiri macam biasa. Anggap ni macam kita dalam kelas juga. Okey, selamat tengah hari, duduk. Okey, ni pertama kali kan kita buat kelas kat luar bilik darjah, betul? Sebab apa? Sebab tadi ada beberapa pelajar perempuan kita ada buat apa? Perlawanan soft. Jadi cikgu tahu kalau dalam kelas nanti mesti awak macam lagi-lagi Alia, betul? Okey Alia? Okey, hari ini kita akan sambung bab apa hari tu kita dah masuk? Bab Johor Riau, okey? Tapi sebelum cikgu nak masuk topik ni, cikgu nak awak semua tengok depan. Tengok depan. Apa yang awak nampak? Peta apa ni? Peta sekolah, betul. Jadi sekarang ni, awak bayangkan awak diberi duit sebanyak RM50,000. Banyak tak? Ke sikit? Sikit lah kot kan, okey? Untuk membuka kedai dekat sekolah. Dan awak boleh pilih satu lokasi yang awak rasa tempat paling sesuai, tempat yang paling menguntungkan. Dekat mana awak nak buka? Boleh? Cikgu bagi masa seminit, awak tulis je nama pendek awak, tulislah Ferdinand, tulis F ke apa ke terpulang. Lepas tu awak tampal kertas ni dekat lokasi yang awak nak buat kedai tu, nak buka kedai tu. Boleh? Faham? Okey, cikgu bagi masa awak seminit je. Okey. Masa awak bermula sekarang. Kalau awak dah tulis nama, awak terus je keluar, pilih lokasi awak dalam peta, tampal je. Cikgu nak tahu awak nak buka kedai kat mana. Cikgu pun akan buat juga, okey? Kalau cikgu pun ada duit modal sebanyak itu, cikgu nak buka kedai kat mana? Okay. Cikgu ada nama pendek cikgu je. Tapi cikgu nak awak semua tampal dulu baru cikgu akan share kat mana cikgu tampal. Tulis je nama pendek je, tak apa. Okay, dah tulis nama? Semua dah tulis? Okay, dah tulis, boleh berdiri. Jom kita datang kat peta ni tengok kat mana lokasi yang sesuai kalau awak nak buka kedai. Okay. Kat mana tu? Bagi lekat-lekat, tampal bagi lekat-lekat, okay? Kat mana? Dah? Okay, tunggu yang perempuan habis selesai, lepas tu kita bagi yang lelaki, okay? Okay, dah tampal boleh duduk. Yang dah tampal boleh duduk. Okay, Tani. Dah, boleh duduk. Amira kat mana? Okey, semua dah tampal. Ada lagi yang tak tampal? Tak ada. Okey, sekarang nanti cikgu share masa hujung. Okey, sekarang ni cikgu nak panggil. Kan semua ada buat benda ni kan? Betul tak? Jadi cikgu nak panggil secara rawak. Siapa, kenapa? Cikgu nak tahu kenapa dia pilih tempat tu, okey? Yang cikgu jam mata ni. Serune. Okey, awak duduk je. Cakap je dari tempat awak. Okey, Serune pilih dekat kantin. Okey. Kenapa awak pilih kat kantin? Sebab apa? Sebab sesuai. Sesuai dari segi apa? Kenapa awak rasa sesuai, Serune? Kenapa kau pilih kantin? Kenapa nak berniaga dekat kantin? Kenapa? Ramai orang. Sebab? Ramai orang. Okey, sebab Serune pilih dia nak membuat kalau nak menjual, dia nak menjual dekat kantin. Sebab sini kawasan yang ramai orang, ramai murid, ramai cikgu, betul? Okey, Serune pilih pula satu. Jangan tengok. Okey, pilih je. Siapa tu? Oh, Ahan tak ada, Farhan. Lagi? Farhan tak datang hari ni. Harap-harap yang ada di sini ya. Miss Sahira.
Okay, Mir Sahira pilih dekat mana ni? Dekat mana? Kantin juga. Okay, kenapa? Ha, Mir? Oh, rasa kenapa awak pilih kat kantin? Awak suka berniaga. Jadi awak rasa kantin ni lokasi yang sesuai untuk berniaga? Sebab? Sebab lagi boleh menguntungkan. Okey, yelah sebab ramai orang lah macam sedunia jugalah kan. Bila lagi ramai, lagi banyak keuntungan yang boleh dapat. Cikgu nampak apa yang awak buat kalau letak balik. Lagi cikgu panggil nama mana tadi. Okey. Okey, kalau cikgu pula, terima kasih berkongsikan jawapan awak. Kalau cikgu pula, awak rasa cikgu pilih kat mana? Cikgu akan pilih dekat kat pondok pengawal. Kenapa awak rasa? Pernah tak awak tengok ada orang berjual dekat pondok pengawal? Pernah? Pernah kalau ada perlawanan kat Padang, betul tak? Kat perlawanan kat Padang ke Kampung Maung ke, betul tak? Kenapa orang berlawan pula? Kenapa orang berjual kat sini? Ya, sebab ini kawasan laluan. Dan kalau cikgu berniaga kat tengah-tengah lagi strategik. Sebab apa? Budak sekolah boleh beli, tak payah keluar pagar pun. Orang luar pun boleh membeli. Betul tak? Sebab ni kan laluan utama kalau awak nak ke pos mana? Pos Pia, pos Poi, pos Kuala Lumpur. Semua pos akan melalui kawasan sekolah. Melalui kawasan sekolah kita. Jadi kalau kat kantin, warga sekolah je lah yang boleh membeli. Tapi kalau awak fikir di luar, nak untung yang paling maksimum, yang paling banyak, paling banyak cikgu rasa kat sini boleh kot. Betul? Awak tak setuju dengan jawapan cikgu? Setuju ke tak setuju awak rasa? Setuju. Tak apa kalau awak rasa cikgu ni macam salah je, tak sesuai lah. Nanti anjing-anjing curi makanan ke, tak adalah. Okay? Jadi semua ada pandangan dan pendapat masing-masing. Okay? Kat mana yang awak rasa paling menguntungkan. Okay? Jadi apa kaitan peta ni dengan pembelajaran kita hari ni? Awak rasa apa? Penjualan? Kan, bukan penjualan. Awak rasa apa? Apa yang kita dah bercakap pasal apa ni? Kenapa kita bercakap pasal peta? Kita bercakap tentang apa ni? Ni kat kantin, ni dekat asrama, ni dekat jalan raya. Ni semua apa? Perbezaan apa? Perbezaan dari segi masing-masing daripada lokasi, kedudukan dia. Semua berbeza, betul tak? Okey, jadi kita hari ni kita nak fokus kepada perbezaan lokasi-lokasi. Kita nak tahu lokasi mana yang lebih strategik jika kita nak berniaga ataupun nak berdagang. Okey, jadi hari ni kita akan sambung belajar bab 7, bab 6. Cuba tengok buku teks. Sekarang tu kita dah masuk bab Johor Riau, betul? Bab 6. Okey. Minggu lepas kita dah belajar, tengok muka surat 102. 102, kita belajar kerajaan Johor Riau. Kita dah tengok bagaimana Johor melakukan beberapa strategi untuk cabaran dia. Jadi hari ni kita nak belajar pula apakah yang menyebabkan kegemilangan Kesultanan Johor Riau. Semua orang buka muka surat 104. Okey, semua dah buka? Dah. Okey, cikgu nak awak baca kat cikgu. Apa tajuk 6.2 tu? Sama-sama baca. 1, 2, 3. Macam tak ada orang je kat kantin ni. Sekali lagi. 1, 2, 3. Johor. Okey, kegemilangan Kesultanan Johor Riau. Okey, jadi kita nak tengok macam mana apa yang menyebabkan Johor ni gemilang. Okey, antara faktor pertama ialah kerana pusat Johor muncul sebagai pusat perdagangan yang unggul. Okey, cikgu ada gula-gula ni. Cikgu nak tanya awak, kan kita dah banyak belajar pasal perdagangan semua tu kan. Siapa faham apa itu perkataan perdagangan? Cikgu tak nak masuk lagi, tapi cikgu nak awak faham dulu tajuk ni. Apa itu awak rasa apa itu perdagangan? Apa itu dagangan?
Siapa yang nak cuba? Tak apa, salah ke apa ke, cuba je, cikgu bagi juga. Awak rasa apa yang awak faham perdagangan tu? Apa? Apa itu perdagangan? Awak rasa perdagangan masih wujud tak sekarang? Pada masa kini? Ada? Tak ada? Kenapa awak kata tak ada? Sebab awak tak tahu? Tak pasti? Okey, tak apa. Kita ulang balik, tak apa. Biasalah kita belajar, kita akan kadang-kadang kita lupa kan. Okey, jadi itulah sebab tu kita kena keep on belajar. Okey, jadi apa? Awak rasa perdagangan tak wujud lagi masa sekarang? Betul? Okey, siapa kat sini pernah beli Shopee? Ni kita tahu masuk bilik warden kan, nak order barang Shopee, betul? Siapa yang pernah order barang online lah kat Facebook ke apa ke? Saya yakin ada antara kita yang pernah order barang online kat Shopee. Okey, itu antara satu perdagangan masa kini. Kalau dulu tak ada sistem-sistem online semua ni, jadi orang akan berdagang, pergi ke satu tempat, bertukar barangan, berdagang lah. Maknanya dia bertukar barangan, membeli barangan. Contoh macam RTC lah, paling senang. Kat sana ada tak kedai makan? Ada tak kedai menjual-jual? Ada kan? Kat situ lah semua orang boleh naik bas tu kalau nak ke pekan, betul tak? Apa-apalah, kat sana ada pertukaran barangan apa semua. Jadi itu pun tempat orang berdagang jugalah, kira tempat orang berjual beli. Ataupun masa sekarang, orang berdagang secara atas talian. Maknanya melalui Shopee, orang berjual beli. Contoh cikgu ada produk, kan awak ada RM50,000 tadi. Daripada awak buka kedai, baik awak jual atas talian je, betul tak? Jimat. Tak payah sewa kedai semua, betul tak? Tu zaman sekarang perdagangan lah. Jadi, sebelumnya wujudnya internet semua ini, dulu Johor ini terkenal sebagai pusat perdagangan yang unggul. Unggul ni maknanya macam apa tu? Macam yang cemerlang lah, yang hebat lah pada masa itu. Okey? Jadi kita nak tengok apa 4 aspek keistimewaan yang menyebabkan pusat perdagangan ini muncul sebagai pusat perdagangan yang unggul. Ada berapa semua? Oh, nampak? Berapa aspek? Dalam buku ada berapa? Ada 4. Okey, boleh tak baca sama-sama? Yang pertamanya apa? 1, 2, 3. Strategi. Okey, yang kedua, tumpuan para pedagang. Okey, yang ketiga, kalau ada tak buka mulut, cikgu panggil guna ni lah, aiskrim ni lah. Okey. Last ni, yang ayat yang keempat ni. Cikgu nak Amirul. Amirul baca nombor 4. Kuat sikit. Kesibukan? Pelabuhan Johor Riau. Alia dengar tak apa yang Amirul cakap? Dengar? Oh, bagus. Okey. Bagus. Boleh dengar Alia. Okey. Jadi yang keempatnya ialah kesibukan Pelabuhan Johor Riau. Jadi cikgu tak nak terangkan tanya panjang ni. Cikgu nak awak yang terangkan dekat kawan-kawan awak. Boleh? Okey, kita buat aktiviti berkumpulan sikit. Alang-alang dah ada 2 meja ni sebab kita tak ramai. Dan kita ada 4 aspek. Jadi cikgu akan bahagikan awak kepada 2 kumpulan. Setiap kumpulan akan buat 2 aspek. Okey? Jadi kalau boleh cikgu nak pecah lelaki ni. Boleh pecah. Ferdinand sebab awak ketua kelas kan. Okey, Ferdinand tukar dengan ni lah Sasa. Sasa tukar dengan Ferdinand. Sasa duduk kat sini tepi Anis. Ferdinand, cepat tukar. Boleh? Duduk kat sini. Alah, tak buat apa pun. Kita nak bincang ni je. Tukar cepat. Ikut arahan cikgu. Okey, bawa buku teks tu. Okey, cikgu akan edarkan kertas mahjong. Awak jangan buat apa-apa dulu, okey? Dengar arahan cikgu. Okey. Jangan risau, cikgu Nadilah ada, okey? Okey. Jadi, ada 4 aspek semuanya. Jadi, kumpulan Amirul dan Anis, awak akan buat, ada 2 kertas betul? Setiap kumpulan ada dapat 2 kertas mahjong tak? Ada?
Okey. Jadi satu kertas mahjong untuk satu aspek. Okey. Jadi kumpulan Andis dan Amirul, awak akan buat kedudukan strategik dengan tumpuan para pedagang. Kumpulan Alia akan buat aspek nombor 3, pusat pengumpulan dan pengedaran pelbagai barang dagangan, dan keempat, kesibukan pelabuhan Johor Riau. Jadi sekarang apa yang cikgu nak awak buat atas kertas mahjong ni? Awak baca isi-isi yang awak nampak dalam setiap aspek tu dan cikgu nak awak tuliskan. Tuliskan atau lukiskan. Kalau awak malas nak tulis tak apa, cikgu bagi awak lukiskan supaya nanti bila awak ni awak cerita je kat kawan-kawan apa yang awak lukis tu. Boleh? Awak nak lukis ke awak nak tulis? Tulis, lukis. Cikgu bagi pilihan, awak boleh gabung je dua-dua tu. Boleh? Okey? Setiap kumpulan cikgu akan bagi marker dan cikgu akan bagi masa 10 minit. Okey. Jika tak cukup nanti kita tengoklah nak perlu tambah ke tak perlu. Tapi untuk sekarang ni cikgu akan bagi masa 10 minit untuk awak tuliskan isi-isi dan lukislah kalau awak nak lukis. Dan kemudian kita akan bentangkan. Okey, dan selain itu setiap kumpulan, siapa yang ada jam dalam kumpulan dia? Okey, Ferdinand ada, Anis ada. Dalam kumpulan awak, cikgu nak awak pilih seorang penjaga masa dan pilih seorang yang akan membentangkan, yang akan mengetuai. Tapi dia bukan seorang-seorang, cikgu nak awak pilihlah beberapa. Siapa yang melukis? Okey, jadi bincang tugas masing-masing dalam kumpulan awak. Boleh? Siapa penjaga waktu? Sekarang cikgu bagi masa awak seminit dulu untuk bincangkan ke kalau awak yang sampai ada jam tu. Siapa penjaga waktu angkat tangan? Okey, Anis dengan Ferdinand. Okey, siapa yang rasa boleh membentangkan? Kau nak buat bersama-sama? Bersama-sama. Okey, bersama-sama lagi senang lah. Okey. Boleh mula untuk menulis atau melukis sekarang. Tak pasti angkat je tangan. Cikgu akan bantu. Contohlah, tumpuan para pedagang kau nampak tak? Pedagang daripada China, daripada India. Awak nak lukis kan boleh? Lukislah orang-orang dia. Cikgu akan bagi marker. Okey, satu kertas ni buat untuk yang aspek. Teni, Amirul buat untuk aspek nombor 2. Apa dia? Tumpuan para pedagang. Ni ada pen-pen warna-warna ni, boleh guna je. Kalau awak rasa perlu kosongkan meja, kosongkan meja. Okey. Tajuk kamu mana tadi? Okey. Ni buku cikgu. Nah. Tengok dari sinilah, nanti kan mengganggu. Nah. Okey, masa awak bermula. Ingat Anis, Ferdinand, tengok masa. Baca tajuk kamu ni, kamu cari isi penting. Kamu gariskan isi penting nanti. Nah, boleh guna ni. Okey. Awak buat aspek nombor berapa? Nombor 2. Okey, tumpuan para pedagang. Okey, macam biasa kalau kita sebelum kita tengok apa isi-isi penting yang dia nak ceritakan dekat sini. Okey, tumpuan para pedagang daripada mana? China, lagi? Gujarat, Belanda dan pedagang Inggris. Okey, macam mana awak nak tulis? Tulis dulu tajuk dalam ni supaya awak nampak apa yang awak nak kena buat ni. Kalau awak nak lukis pun boleh. Tulis dulu, tukar dulu tajuk awak. Apa tajuk awak? Ni, tumpuan para. Okey, tulis kat tengah dulu. Amirul, mana pen marker? Okey, sini tulis. Tumpuan para pedagang. Tulis dulu tajuk awak supaya awak boleh nampak. Okey, apa yang perlu ada dalam tajuk-tajuk kita ni? Apa? Okey. Tak apa. Okey, tulis besar-besar tajuk tumpuan para pedagang.
Bila awak dah tulis tajuk baru senang sikit awak nak nampak. Okey, apa isi yang perlu ada dalam kita punya pembentangan ni. Tak apa, boleh je tumpuan para pedagang. Lepas tu bulat-bulat-bulat. Bagi nampak. Okey, tu tajuk kita. Okey, sambil kawan awak tulis, tengok dalam buku teks. Apa isi-isi yang ada dan yang kita boleh letak. Bahagikan tugas awak. Okey. Sambil tu Anis tengok jam ya. Berapa minit lagi. Ingatkan kawan-kawan. Okey, kita ada masa berapa banyak lagi. Okey, berapa masa lagi tinggal Anis? Bagi tahu kawan-kawan supaya dia tahu. Tak tengoklah tu masa tadi. Okey, lepas tu apa yang awak baca? Apa yang awak nampak dalam tadi awak cakap dekat cikgu ada pedagang dari China, Gujarat, Belanda. Tulislah. Tak payah tulis semua. Mana yang awak rasa isi-isi penting. Okey. Dia kata tumpuan para pedagang. Pedagang ni siapa? Orang yang datang berdagang lah kan. So daripada pedagang dari China, Gujarat, Belanda. Sambil tu Miro boleh lukis orang pedagang Cina. Ferdinand, awak penjaga masa kan? Okey. Cuba awak tengok berapa masa lagi yang tinggal. Berapa masa lagi yang tinggal? Okey, sebab tugas penjaga masa untuk tengok masa. Lepas tu awak tengok, okey kalau 5 minit lagi tinggal, awak pesan kat kawan-kawan. Kawan-kawan, Serunai, kita ada masa 5 minit je lagi. Okey, itu tugas penjaga masa. Okey, ingatkan kawan-kawan supaya dia boleh tahu. Boleh. Halo, Atif. Nak entek. Okay, Anis. Berapa minit lagi? Okay, Anis cakap 4 minit lagi. Anis cakap dengan Amirul, dengan Teni. Cakaplah. Si cikgu je yang cakap. 4 minit. 4,000? 4 minit. Anis, cepatlah cakap je. Tak dengar suara awak lagi. 4 minit lagi. 4 minit. Okay, kawan-kawan 4 minit lagi tinggal. Dah ada lepas dah. Okay, apa lagi isi-isi yang awak dapat? Nah, tiga minit. Tengok. Anis pesan dah. Cepat 3 minit lagi. Take your time. Apa lagi? Perlu kah tak saya? Oh, you tercerah sini kan. Jangan je. Sasa boleh juga kalau awak nak lukis peta ke apa yang awak cakap tadi tu. Kenapa Teni? Halo, Atif. Okay, yes, like that. Okay. Apa lagi isi penting yang awak rasa? Pedagang jauh. Mana? Okay. Okay, pedagang Jawa menjadikan Johor sebagai pilihan sebab tidak berminat berdagang dengan Portugis. Tak perlu cikgu nak ajar bila kita nak buat pembentangan, kalau kita, kan dalam buku ni banyak sangat perkataan kan. Jadi kalau cikgu buat ni pun untuk kita faham je, awak cuba biasakan cari isi-isi yang penting sahaja. Isi-isi penting tu isi-isi yang memberikan maklumat. Contoh tadi Teni cakap pedagang Jawa datang. Kenapa dia memilih Johor? Sebab dia tak berminat Portugis. dia tak berminat berdagang dengan Portugis. Jadi awak tulis ayat yang awak faham. Bos ya. Anis, berapa minit lagi? 3. 3 minit lagi.
Ferdinand bagi tahu tak kumpulan, ahli kumpulan berapa minit lagi tinggal? 3. Ferdinand cakap 3. Ano anda? Dah siap. Okey, colourkan dia orangnya. Malulah nampak baju merah dia tu. Mana merah? Ahoy. Merah Ahoy. Ni, pensel warna pun ada ni cikgu bawa ni. Nak mirul. Daripada barang dagangan ni. Mirul mula pandang. Nah, ini ni. Pandang sedih. Ini ber. Jadi sure. Nyet. Malu. Okey, dah. Lagi. Dah kali dah. Udah cukup. Anis, berapa minit lagi ingatkan kawan-kawan? 1 minit lagi. Bagi tahu kat kawan-kawan. Kawan-kawan. Cakaplah korang. Guys, come on. We have 1 minute. Come on. Nah, ini rumah besar. Ferdinand bagi tahu tak ahli kumpulan berapa minit lagi? 2. Okey, Ferdinand cakap ada 2 minit lagi. Anis kalau dah bagi masa bagi tahu cikgu, okey? Dah habis masa dah? Dah habis masa dah? Awak rasa perlukan masa lagi tak? Perlu. Okey, cikgu tambah 10 lama sangat. Cikgu tambah berapa Ferdinand? 4. Okey, 4 minit lagi. Okey, Ferdinand tambah masa lagi 4 minit, okey? Okey, dah. Dah kata ni. Okey, apa lagi isi-isi penting yang awak rasa perlu ada dalam pembentangan kita? Sempit. Sempit, tak apa awak tambah kat sini sikit. Sambungan dia. Mirul, angkat kejap. Cikgu tarik sikit. Okey. Buat je dekat sini, ada ruang. Yang mana ada ruang, kita buat je. Okey, antara isi 2 ni, mana yang awak rasa paling penting? Bawah. Kenapa bawah? Ya lagi dah bulan celana. Bacalah, tak tahu kita kena baca. Okey, mana? Asan. Cikgu rasa yang ini. Sebab dia cakap pedagang siap, dia menjual apa? Hasil pertanian dia macam? Beras. Yes, kita nak tahu benda apa yang dia jual. Dah siap, kita tambah. Pedagang siap. Dah siap? Okey, lukis-lukis sikit kalau ada nak lukis. Okey. Kau ni 3 masa je. Kalau dah bersiap nanti, okey kalau dah siap awak fikir macam mana kita nak bentangkan. Oh, dia dah siap dah. Ya. Ferdinand, berapa lagi masa? Ingatkan kawan-kawan. 2? 3? Okey. 3 minit lagi. Dah beritahu kawan-kawan berapa minit lagi? 3. 3 minit lagi. So, kena law kat kawan-kawan. Nak aku cara taubat. Ini dah siap tak? Dah siap Tenny? Okey. Dua-dua Sasa punya dah siap juga. Nak tambah lukis sajalah kan? Kumpulan kat net berapa yang dia? Ini banyak sikit. Okey.
Kita orang 2 orang dah siap. Tapi tunggu je. Okay, kalau dah siap, bincang dengan ahli kumpulan macam mana kita nak bentangkan, siapa yang nak bentangkan yang mana, isi yang mana. Anis bertangkap. Ya, Lepas tu awak jangan Anis. Kalau nak bagi semua adil, semua kena bercakap, betul tak? Saya lah bertang. Cikgu nak dengar semua orang punya suara yang sedap-sedap ni. Tini. Okay, kan ada, okay, tengok berapa isi yang awak ada. Okay, nak bagi sama adil kan. Siapa dia nak bentangkan yang isi yang mana? Lepas tu lukisan ni, bunga ni bunga apa? Virus. Apa kaitan bunga ros dengan pelabuhan Johor? Tak ada kaitan? Tak ada. Tak ada. Okay, apa kaitan lukisan Amirul dengan tumpuan para pedagang? Amirul tu pedagang daripada mana? Cina. Sebab macam mana awak tahu dia daripada Cina? Baju dia. Ya, sebab pakaian tradisional Cina. Okay. Ferdinand, berapa masa lagi tinggal? 2. 1 minit lagi. Okay. Okay, mana yang dah siap tu cantikkan awak punya kertas pembentangan. Cantikkan. Amira, dia pakai spek mata ke tu? Ya, Atom. Atong. Nama dia apa? Atong. Okay, Atong dari China. Bukan. Cantik kapal awak. Laka rumput apa? Pakai spek. Okay, saya tunggu kumpulan satu lagi siap. Lepas tu kita mulakan pembentangan kita. Tu janggut ke mask ke apa? Pakai Zaman dulu dah ada mask ke? ada. Mask apa? Mask daun? Mana ada? Zaman dulu dah ada COVID. Okay, tunggu kita tambah 1 minit lagi bagi kumpulan Ferdinand siapkan. Undang awak. Ilak saja. Okay, dah bincang dah siapa yang akan bentangkan isi yang mana? Ya, takkan majik. Semua kena bercakap kan? Nak kata-kata nak sama adil. Sama-sama lah. Sama-sama lah. Okay? Nak adil. Kalau tak nak malu, okay, semua baca sama-sama. Okay? Ya. Ada ketua kumpulan tak? Ni. Kenapa pilih ni Anis? Sebab dia duduk je. Mana ada? Anis jaga masa tau. Kalau dia tak jaga masa, korang tak tahu. Ya ke? Boleh? Okay, lepas ni kita tukar pula. Kan? Okay, Anis, kita bagi dia orang pula jaga masa. Tengok senang ke tak senang. Dia ini. Nak dia jaga masa. Sebab awak tak buat lagi. Okay. Okay dah. Semua dah siap? Belum. Dah. Amirul? Dah. Okay. Semua letak pen kat bawah. Letak pen Amirul. Okay. Sekarang ni semua tengok mata dekat cikgu. Ferdinand, mana mata awak? Awak memang suka tak tengok mata cikgu. Sasa Serune. Okay. Okay. Sekarang ni cikgu nak tanya awak. Awak nak bentangkan kertas awak ni dekat meja ke awak nak keluar dekat depan? Dekat meja. Okay, awak berdiri dekat meja dan awak pusing kepada kawan awak, bentangkan. Boleh? Cikgu bagi pilihan kat awak ni. Okay, boleh? Okay, kita mulakan dengan aspek yang pertama dan aspek yang kedua dahulu. Okay, bagi tepukan dekat kumpulan 1. Terima kasih. Amirul lukis orang Cina.
Tak payah nak hu-hu kuat sangat lah. Okey, semua orang berdiri tengok kat kumpulan kat kawan awak. Peganglah, takkan cikgu yang pegang. Di sini, Anis pegang. Sasa, dekat tepi sikit. Takut kawan tak nampak. Okey. Ni, okey. Boleh mulakan pembentangan awak. Baca je. Okey, Miss Cikgu. Okey. Amirul. Okey. Amirul lah, ni baca. Teni. Sini. Anis dengan Sasa pegang dulu. Okay. Aspek yang pertama ialah ialah kawan-kawan pun tolonglah. Okey, bukan cepat. Okey, tunjuk kat dia mana. Okey, tajuk kita tumpuan. Okey, tumpuan para pedagang. Okey, apa isi pertama yang awak tulis? Okey, isi yang kedua? Kuat sikit. Okey, isi yang terakhir? Okey, terima kasih. Itu aspek yang pertama. Okey, seterusnya aspek yang kedua. Okey, Penny dengan Amirul pula pegang. Okey, tak apa, dengan kawan-kawan je. Tak payah malu-malu, dengan kawan-kawan je, betul tak? Betul tak, Alia? Betul, ha. Okay, yes. Thank you for helping. Terima kasih kerana membantu. Okey, kat sana sikit. Ingat, bila kita membentangkan, kita kena tengok kawan-kawan depan. Okey. Baca tajuk dulu, Sasa. Tak apa, Anis boleh je kalau ni nak tolong. Jangan tolak-tolak. Semua kena ni. Okey. Okey. Kawan-kawan tak gelap pun. Semua nak mendengar. Okey. Kedudukan. Strategi. Okey, isi yang pertama. Pancor, mudah, mudiki. Penny, kau tunjuk kawan tak nampak isi. Nampak semakin ke belakang ni, orang pergi sana ke? Pergi sini. Okey. Kerana Sungai Johor yang lebih Lebar dan dalam. Okey, isi yang kedua. pelabuhan Riau letak di lalu lintas maritim yang strategi menjadi pelabuhan pedagang luar untuk berurus niaga. Okey, baca isi yang terakhir. lokasi Tengok kawan, jangan membelakangkan. Okey, lokasi pelabuhan selatan Selat Melaka membolehkannya kapal dagang
dan barang. Okey, bagi tepukan kat kawan awak. Okey. Seterusnya aspek ketiga dan yang keempat. Awak pun nak bentangkan dekat depan kau nak bentangkan dekat meja awak je? Ini pun boleh. Terpulang, cikgu bagi pilihan dekat awak. Awak nak dekat mana? Dekat mana yang awak selesa? Okey, jom kat depan. Okey, kumpulan ini boleh untuk membentangkan di hadapan. Okey, teknik yang lain kumpulan 1, 2 ni tengok kawan awak membentangkan. Ingat, kita sama-sama nak belajar, betul tak? Sama-sama nak cuba benda baru, nak membentangkan. Jadi, kita bagi support kat kawan-kawan kita, boleh? Okey, mata tengok dekat depan. Okey, ingat awak nak tengok kawan. Kawan-kawan tengok dia orang. Anis. Pusing badan tu. Pusing. Hello. Okey. Depan sikit. Tak ada ramai pun kat sini. Dia orang. Ini. Ke sini sikit Mir Sahira. Sini sikit Alia. Okey. Siapa bising? Cikgu cubit. Okey. 600. Okey. Isi yang kedua. Okey, terima kasih. Aspek yang keempat. Depan sikit seru ni. Okey. Tukar orang lah. Tadi kan dah Ferdinand. Okey. Mir Sahira ke Alia ke yang belum baca lagi? Boleh? Banyak isi ni, boleh kongsi-kongsi ni. Okey, baca tajuk dulu. Mir Sahira. Okey, Alia dulu. Baca tajuk je dulu. Okey, Ferdinand baca tajuk, yang lain baca isi. Okey. Isi yang pertama. Tu yang tu. Nombor 1. Kertas tu tak nampak. Kawan tak nampak. Okey. Okey. Barangan. Dibekalkan. Ferdinand, kawan awak tengah ni. Okey. Apa barang dagangan yang dibekalkan? Antaranya, baca kat cikgu ada 3 cikgu nampak tu. Lada hitam. Sebut sama-sama. Bagi kamu dengar. Sama-sama sebut. Satu, lada hitam ialah Lada hitam. biji timah. Eh. Emas. Okey, isi yang kedua, barangan tempatan apa pula yang dia ada jual? Apa barang tempatan Yang ada. ialah Yalah, apa dia ni? Kelapa kering. Tulisan sendiri pun tak faham ke? Okey, kayu, kaharu. Kuat sikit bagi kawan dengar. Damar dan sagu. Okey, isi yang ketiga. Pedagang Gujarat pula membawa apa? Serunai. Pedagang Gujarat dia bawa apa? Apa yang dia bawa? Ni. Kain. Lagi? Bantu dia. Selain kain dia bawa apa? Wangian dan manik. Okey, isi yang seterusnya.
Kat atas tu. Pedagang Apa? Pedagang Cina bawa apa? Emas lagi? Kain lagi? Tembikar. Seramik lagi? Tembikar. Seramik. Kuali besi. Teh dan tembaga. Pedagang jauh pula membawa beras. Okey, terima kasih semua. Terima kasih atas percubaan. Okey, tak apa. Ini pertama kali kan, jarang-jarang kita buat pembentangan. Okey, tak apa. Nanti kita cuba perbaiki lagi, boleh? Okey, selalunya biasa guna menunjukkan contoh sikit lah. Okey. Okey, kalau awak datang bersama ahli kumpulan awak dekat depan, awak yang membentangkan, awak baca Assalamualaikum semua. Selamat pagi kawan-kawan. Okey, kumpulan kami akan membentangkan aspek apa aspek yang awak tulis, tajuk dia apa. Isi yang pertama, apa dia? Bacakan sahaja. Okey, dan ingat, setiap kali kita nak bercakap kena tengok dekat kawan kita sebab dia nak mendengar. Boleh faham? Okey, sekarang ni cikgu nak awak kosongkan meja. Cikgu nak tahu, awak ingat tak 4 aspek yang kita belajar hari ini? Aspek yang pertama aspek apa? Siapa ingat? Kedudukan strategik. Apa yang menyebabkan Johor mempunyai perdagangan yang unggul? Pertamanya sebab kedudukan. Ferdinand, Serune simpan dulu. Tengok cikgu dulu. Bagi cikgu nak bagi tahu. Sorry. Cikgu nak simpan. Okey, yang lain-lain tengok dulu cikgu. Sorry. Arahan tak jelas. Okey, dah. Tengok depan dulu. Biar nanti kita akan kemas sama-sama. Okey. Yang pertama, isi yang pertama tadi apa yang menyebabkan aspek keunggulan tu? Pertamanya kedudukan yang strategik. Okey. Nombor 2 apa dia? Salah. Apa dia ni? Tumpuan para pedagang. Yang ketiga, apa aspek dia? Yang dua ni. Apa aspek yang ketiga? Pusat pusat pengumpulan dan pengedaran pelbagai barangan dagangan. Awak ingat macam RTC, orang daripada merata-merata tempat datang nak membeli, betul? Contohlah, Anis daripada Kuala Lumpur nak jual ubi. Dia pergi ke RTC. Sebab takkan orang nak masuk dalam-dalam sampai Kuala Lumpur nak membeli ubi, betul tak? Jadi dia akan memilih lokasi yang strategik. Dia akan memilih RTC. Sebab dekat situlah orang luar boleh masuk dan tak perlu sampai ke Kuala Lumpur untuk membeli ubi Kuala Lumpur. Sama juga macam situasi di Johor pada masa itu. Ramai pedagang-pedagang daripada China, India semua membawa barangan dia dan menjual di pelabuhan Johor. Supaya orang daripada pelbagai pelusuk boleh datang membeli di Johor. Okey, dan akhir sekali ialah kesibukan pelabuhan Johor Riau. Lain macam kumpulan ni punya pembentangan. Okey, jadi sekarang cikgu akan edarkan kertas latihan. Nak tengok, awak ingat tak 4 aspek ini? Ingat cikgu edarkan kertas soalan ni. Dapat je kertas ini, cikgu nak awak tulis nama kelas dengan tarikh sahaja. Kemudian arahan seterusnya cikgu akan bagi. Ikutlah awak nak guna pen apa pun boleh je. Okay, Anis. Tulis nama kelas, tarikh. Tunggu arahan cikgu yang seterusnya sebelum awak mula menjawab kertas. Ada lebih. Okey. Bersih. Cikgu Rocky selalu mau order. Okay. Sorry.
Semua orang dah tulis nama? Kelas? Okey, sekarang cuba awak tengok dekat kertas awak sekarang ni. Ada berapa bulat-bulat yang awak nampak dekat gambar-gambar ni? Ada 6 betul? Okey. Untuk arahan yang soalan yang di atas, terdapat 4 aspek keistimewaan ataupun yang menyebabkan pusat perdagangan yang unggul muncul di Johor. 4 aspek yang kita bentangkan tadi betul. Jadi dalam antara 6 aspek ini hanya ada 4 jawapan yang betul. Jadi apa yang cikgu nak awak buat? Cikgu nak awak mewarna 4 aspek yang awak bentangkan sebentar tadi. Apa jawapan? Apa 4 aspek yang menyebabkan Johor muncul sebagai pusat perdagangan yang unggul? Cikgu nak awak warnakan hitam dalam kotak-kotak tu, warnakan 4 sahaja daripada 6 bulatan ni. Warnakan 4 bulatan. Mana awak rasa 4 aspek yang menyebabkan Johor muncul sebagai pusat perdagangan yang unggul? Cikgu bagi masa dekat awak 2 minit untuk mewarna bulatan ini. Sekarang ni ada 6 bulatan betul yang tak diwarnakan. Jadi pada akhir nanti cikgu nak 4 je. 4 bulatan je yang diwarnakan. Yes. Lorek kan betul. Pandai. Mana tadi yang awak bentang kawan-kawan kan? Betul lah tu. Okay, warnakan. Okay, kan ada 4. Ya, ada saya lagi. Yes, pandai Mirul. Okay, last kali satu lagi apa dia? Betul. Pandai ya Mirul. Okay, siapa yang dah selesai bulatkan tu, tunggu kejap ya. Tunggu arahan cikgu yang seterusnya. Yakin? Bagus. So jadi nanti cikgu nak tengok semua orang kena colourkan 4 bulatan ni. Mana 4 aspek yang awak rasa menyebabkan Johor muncul sebagai pusat perdagangan yang unggul. Nani kertas awak boleh simpan ni. Ni boleh jadikan sebagai nota awak juga, okey? Okey, tunggu arahan yang seterusnya, okey? Seruning mana lagi? Apa Nak lagi habis kau belajar waktu tadi? dah. Nak habis waktu dah. Okey, mana yang dah siap? Tak payah tunggu kumpulan tu, tak payah lagi. Awak semua dah siap kan? Dah siap. Okey. Jadi cikgu nak awak cuba fikir, bincang dalam kumpulan awak ni, bincang apa awak rasa kepentingan kedudukan strategik kepada kemajuan sesebuah negara. Contoh cikgu bagi, awak fikirkan co-op. Kenapa co-op berniaga dekat situ? Kenapa dia tak berniaga kat ujung ni? Sebab kalau malam budak-budak mesti takut nak datang kan. Okey. Jadi bayangkan apa kepentingan lokasi tu. Kenapa perlu RTC berada kat sini? Kenapa kita tak letak kat dalam Kuala Lumpur? Sebab kalau tak dalam Kuala takut orang malas nak masuk dalam kan? Okey. Jadi apa kepentingan contohnya co-op kepada sekolah? Lokasi strategik tu. Jadi kalau dari segi macam perdagangan ni, apa kepentingan? Apa kepentingan kedudukan sesuatu tu kepada dari segi kemajuan negara tu? Cuba awak fikir. Apa? Macam tadi awak buka kedai betul, awak rasa kenapa lokasi tu penting? Sebab tadi awak cakap apa tadi? Sebab nak lebih? Apa? Apa kesan kedudukan strategik kepada sesebuah kerajaan? Lebih banyak unsur. Ya, okay, tulis lebih menguntungkan. Tapi diorang tak siap lagi kan? Dah siap? Semua dah siap? Perina siap? Okay, semua dah siap. Okay, sekarang ni kita cuba buat soalan kebat ni sama-sama dalam kumpulan, boleh? Bincang sama-sama. Ingat tak tadi awal-awal kita buka kedai? Kita cuba buka kedai. Apa kepentingan lokasi sesuatu tu kepada
contohlah cikgu buka kedai kepada awak, apa kepentingan lokasi tu? Tadi Miss Sahira cakap apa? Kenapa awak pilih nak buka kat kantin? Ya, sebab lagi ramai orang. Betul? Tulis. Betul? Okey. Apa kesan dia? Kalau ramai orang, apa kesan dia kepada keuntungan syarikat tu? Dia lagi apa? Lagi banyak untung ke tak banyak untung? Lebih menguntungkan. Lebih banyak untung kita boleh dapat. Okey, boleh tulis. Okey, tulis je jawapan awak dekat bawah tu. Macam mana tadi lebih untung? Lebih ataupun atau awak nak tulis yang lagi senang, memberi lebih keuntungan. Lebih keuntungan. Tu dah lebih menguntungkan ke pun boleh juga. Lebih menguntungkan. Ni Tani tulis lebih menguntungkan. Selain itu apa lagi? Selain kita dapat duit yang banyak, apa lagi? Kepentingan lokasi tu. Boleh majukan masyarakat. Boleh memajukan masyarakat. Okeylah tu. Betul lah tu. Partai masyarakat. Ya. Boleh memajukan masyarakat. Tu isi yang kedua lah. Real kita. Tu dah pertama lebih menguntungkan, memberi keuntungan yang lebih. Okey. Isi yang kedua tadi kawan awak cakap memberi apa tadi? Kemajuan kepada ataupun macam Johor sekarang kan contoh, ataupun kedai kita. Contoh awak cikgu buka kedai kat tepi jalan tadi, awak rasa orang luar akan datang tak kat sini? Lagi banyak. Jadi apa? Dia akan menjadi tumpuan para Memajukan masyarakat. Memajukan masyarakat. Lebih Yes, selesai. Okey. Selesai? dah. Balik. Boleh? Tengok. Lebih menguntungkan, lebih tadi apa? Kawan awak cakap tadi? Memajukan kesan dia kepada masyarakat. Memajukan masyarakat. Nombor. Masyarakat. Nombor lagi. Mereka nombor. Ini nombor. Okey. Okey, semua orang dah siap kumpulan ni? Dah siap? Okey, ketua kumpulan kutip kertas. Boleh? Okey, Ferdinand kutip. Penjaga masa kutip semua kertas. Terima kasih. Boleh? Terima kasih. Okey, jadi sekarang ni apa yang kita belajar hari ni? Apa yang kita belajar hari ni? Soalan yang saya nak tanya ni. Apa yang kita belajar hari ni? Apa yang kawan-kawan awak bentangkan tadi? Ya, pusat perdagangan yang unggul yang muncul di Johor. Apa yang menyebabkan dia unggul sangat? Okey, antara yang paling penting, lokasi dia. Strategik. Bila dia menjadi dia ada lokasi yang strategik, dia menjadi tumpuan orang ramai dan dia memberi lebih keuntungan. Okey, betul tak? Dan dia ada bertukar barangan dengan orang yang datang menyinggah. Contohnya dari China, sebab dia lokasi dia di tengah-tengah. Jadi orang di China akan berjual di sini, orang Johor pula, orang India akan berjual. Jadi dia menjadi tumpuan para pedagang. Okey, jadi ada 4 aspek kita belajar. Dan macam yang kawan-kawan tulis, kepentingan kedudukan strategik dapat lebih memberi keuntungan dan memajukan masyarakat. Okey, jadi sebelum cikgu akhiri kelas cikgu nak tanya. Ni pertama kali betul tak kita belajar dekat luar kelas? Jadi boleh tak dengan kiraan jari awak ni, cikgu nak tengok
cikgu nak tanya sikit lah supaya cikgu boleh tahu seterusnya apa yang kita boleh buat nak bagi kelas kita lagi menarik, lagi awak boleh belajar, betul? Awak lagi suka belajar dalam kelas ke luar kelas? Okay, dalam kira tunjuk thumbs up kalau awak suka macam ni, kalau awak tak pasti macam ni, kalau awak rasa tak best macam ni. Dari kira 1, 2, 3. Tunjukkan jari awak. Semua boleh tunjuk jari, kalau tak semua tak boleh balik. Oh, ada yang tak yakin. Okey, macam tu. Okey. Saya nak tanya, awak suka tak aktiviti yang kita buat pembentangan dalam kumpulan? 1, 2, 3. Jujur je, tak apa, cikgu tak marah pun. Okey, ramai yang okey. Okey, awak suka tak aktiviti macam latihan yang memudahkan ataupun yang lebih aktiviti kita buat ni? Adakah awak rasa menarik atau awak rasa macam membosankan lah cikgu? Okay, cerita. Jujur je dengan diri sendiri supaya cikgu tahu apa yang kita boleh buat untuk kelas-kelas kita yang seterusnya, betul? Okay, sebab siapa yang nak belajar? Cikgu ke awak? Apa tujuan cikgu mengajar kat depan? Supaya awak boleh belajar, faham, betul? Jadi cikgu kena tahu apa cara yang boleh membuatkan awak faham. Okey, jadi kalau macam itu, cikgu rasa itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Dan cikgu akan cubalah memperbanyakkan lagi aktiviti kumpulan sebab cikgu rupanya awak suka. Okey, bila cikgu tanya awak nampak macam ni. Okey. Okey, jadi minggu depan kita akan belajar pula sambungan kepada tajuk kita hari ini. Okey, jika tak ada apa-apa, semua boleh kemas buku, simpan balik pen-pen yang cikgu bawa keluar tadi. Terima kasih. Pensel warna pulangkan balik dalam kotak-kotak. Tengok bawah meja ada sampah atau tidak. Cikgu tak nak ada sampah. Buku jangan dia tertinggal. Ini nak bagi cikgu Saimah. Untuk Imam punya. Dekat nanti manager nak jumpa sekejap dekat kelas. Okey. Sama-sama. Wah, semangat pula bila dah hujung kelas